Perancangan kewangan harus disemak kemajuan pelaksanaannya dari semasa ke semasa. Ini untuk membantu kita mengetahui aliran tunai kita sama ada positif atau negatif. Apabila aliran tunai kita adalah positif, maka ini menunjukkan perancangan kewangan kita dilaksanakan dengan baik. Selepas penyemakan dan kajian dibuat, dan jika seseorang itu mendapati aliran tunai adalah negatif, ini bermaksud perbelanjaan adalah melebihi perancangan. Apakah tindakan yang patut individu ini lakukan supaya perancangan matlamat kewangan beliau dapat dicapai? Pertama, individu itu perlu semak semula perbelanjaan sebenar untuk menentukan di manakah isu lebih belanja itu. Selepas isu didapati, maka dia perlu kurangkan belanjaan untuk item tertentu pada masa akan datang. Kedua, perlu mengelakkan daripada menggunakan dana kecemasan kecuali terpaksa. Ketiga, individu itu perlu kurangkan perbelanjaan tidak tetap yang merupakan kehendak dan bukan keperluan. Contohnya, hiburan. Kesemua ini dapat membantu individu itu mengembalikan aliran tunai itu kepada positif. Jika kita mendapati matlamat itu tidak realistik dengan pendapatan bulanan, maka kita perlu ubah matlamat kewangan kita. Mari kita melihat satu soalan. Jadual di bawah menunjukkan pelan kewangan serta pendapatan dan perbelanjaan sebenar Encik Sami dan isterinya. Dalam pendapatan, gaji bulanan dan gaji isteri adalah RM5,000 dan RM3,000. Tolak simpanan bulanan RM500, simpanan untuk dana kecemasan RM500. Untuk perbelanjaan tetap, ansuran rumah adalah RM1,600, ansuran kereta adalah RM1,100, insurans adalah RM400. Dari sini kita nampak dalam plan dengan yang sebenar untuk pendapatan dan juga perbelanjaan tetap adalah sama. Mari kita melihat perbelanjaan tidak tetap yang telah ditolak. Makanan dan isi rumah daripada RM2,000 dalam plan telah dibelanjakan RM2,100. Untuk penyelenggaraan kereta masih sama RM300. Petrol yang dirancang adalah RM400, tetapi perbelanjaan sebenar adalah RM500. Taska adalah sama RM500. Hiburan daripada RM650 dibelanja sebenarnya adalah RM850. Di sini kita nampak ada perbezaan perbelanjaan tidak tetap. Mari kita melihat soalan pertama. Langkah apakah dalam proses pengurusan kewangan merujuk kepada jadual tersebut? Okey, sebelum kita jawab, mari kita membuat ulang kaji tentang proses pengurusan kewangan. Yang pertama, menetapkan matlamat kewangan. Yang kedua, menilai kedudukan kewangan. Yang ketiga, mewujudkan plan kewangan. Yang keempat, melaksanakan plan kewangan. Yang kelima, mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Di sini kita nampak daripada plan, dia ada perbelanjaan sebenar. Ini bermaksud dia sudah laksanakan plan kewangan. Maka ini adalah langkah kelima. Mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Okey, soalan kedua. Adakah keluarga Encik Sami mempunyai lebihan tunai atau defisit? Jelaskan jawapan anda.
Okey, mari kita melihat yang pertama. Dalam pelan, pendapatannya RM8,000. Kita tolak semua simpanan, perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap RM7,950. Okey, yang sebenar pendapatan masih sama RM8,000. Tolak simpanan dan perbelanjaan RM8,350. Dari sini kita nampak dalam pelan adalah lebihan RM50. Manakala sebenarnya adalah defisit RM350. So, untuk jawapan ini, yang sebenar adalah melebihi daripada pelan. Maka defisit tunai kerana keluarga beliau telah berbelanja lebih daripada yang diperuntukkan dalam pelan kewangan. Okey, untuk soalan C, adakah pelan kewangan ini berjaya dilaksanakan? Mengapa? Memandangkan defisit telah berlaku, maka ini adalah tidak berjaya. Kerana Encik Sami dan isterinya tidak mengikuti pelan kewangan yang disediakan. Beliau berbelanja berlebihan untuk hiburan. Daripada pelan RM650, dia telah belanja RM850. Makanan dan isi rumah daripada RM2,000 menjadi RM2,100. Serta petrol dalam pelan adalah RM400, belanja RM500. Untuk soalan D, apakah tindakan yang patut diambil oleh keluarga Encik Sami bagi memastikan masalah kewangan seperti ini tidak akan timbul lagi? So, apakah yang anda rasa dia patut buat? Sudah tentunya Encik Sami dan isterinya perlu mengurangkan perbelanjaan hiburan. Sebab hiburannya daripada RM650 berlebihan belanja RM200 jadi RM850. Pelan kewangan yang disediakan perlu diikuti dengan disiplin supaya berbelanja mengikut kemampuan. Terima kasih kerana menonton video saya. Jangan lupa subscribe channel saya